Ada satu buku yang saya nak cadangkan kepada saudara-saudari yang mendengar untuk dapatkan dan baca. Satu buku yang sangat baik. Dan episod kita hari ini akan bermula dengan satu kisah yang diceritakan dalam buku ini. Buku ini bertajuk Secrets of Leadership and Influence. Ditulis oleh seorang ilmuwan namanya Sulaiman Ibn Awad Qaiman. Buku ini diterjemahkan oleh Dr. Mahmud H. Al-Denawi. Buku ni saya beli dah banyak tahun dah, barangkali 12-13 tahun yang dulu. Saya rasa buku ini boleh didapati di online ada, boleh search ataupun mungkin tengok di Dakwah Bookstore, Dakwah Corner Bookstore, insyaAllah. Jadi satu kisah dalam sirah Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW datang untuk solat di masjid dan Nabi SAW perasan kehilangan seseorang, iaitu seorang wanita berkulit hitam yang kerjanya adalah sebagai orang yang membersihkan masjid Nabi SAW. Dia tukang sapu dekat masjid Nabi SAW. So Nabi SAW bila datang pagi itu, bayangkan Nabi ni orang yang sibuk. Dia bukan hanya seorang imam, dia adalah ketua negara, dia ada banyak urusan peperangan, geopolitik, membangunkan masyarakat. Dia ada sangat banyak benda yang dia kena fikir sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila pergi ke masjid, dia perasan seorang cleaner yang selalu Nabi nampak, dia tidak kelihatan. Kita yang tak berapa sibuk ni pun pergi masjid, kita perasan tak makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik cleaner yang ada dekat masjid atau dekat apartmen kita tinggal atau dekat kejiranan kita, ataupun security guard, pakcik-pakcik yang dah tua tapi subhanallah masih gigih bekerja. Kita perasan tak mereka ini? Jadi bila Nabi SAW tanya kepada para sahabat, mana si perempuan ni yang selalu sapu ni? Para sahabat beritahu, oh dia dah meninggal Rasulullah, dan kami dah kebumikan dia. Dan Nabi SAW jadi marah. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu aku? Kenapa tak maklumkan kepada aku? Dan dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, disebutkan seolah Nabi rasa, kamu anggap dia remeh ke? Kamu anggap dia tak penting ke? Dan para sahabat beritahu, kami tak nak ganggu kamu, wahai Rasulullah. Cuba letakkan diri kita di tempat para sahabat. Kita pun mungkin akan fikir macam tu. Nabi orangnya sibuk, ada banyak urusan, dan kematian itu berlaku pada waktu malam. Takkan nak ganggu Nabi SAW. Jadi para sahabat pun menguruskan jenazahnya, salatkan dia, dan telah pun mengebumikan seorang wanita berkulit gelap yang tukang sapu di masjid ni. Lalu Nabi SAW tangguhkan semua urusan pada pagi itu. Nabi kata, bawa aku pergi ke kubur dia. Dan para sahabat bangkit dan bawa Nabi SAW pergi ke kuburnya Nabi SAW. Kita belajar betapa Nabi ini seorang yang sangat memerhatikan dan mengambil penting tentang siapa pun dia, walaupun orang tu low profile, orang tu kalau ikut standard masyarakat tidak penting. Nabi solatkan dia di kuburnya, dan Nabi SAW sebut, apabila Nabi solatkan, kubur yang gelap akan menjadi penuh dengan cahaya, penuh dengan keterangan. Subhanallah. Seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, Nabi SAW bersabda, aku melihat perempuan itu di syurga kerana dia dulu rajin menyapu dan membersihkan masjid Nabi SAW. Jadi apa sebenarnya topik dan episod kita hari ini? Tajuk kita hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang dia menyembunyikan diri, dan khususnya perinciannya adalah dia menyembunyikan amal soleh dia. Dalam kata lain, dalam kalangan manusia dia maintain low profile. Dia bukan orang yang kejar untuk jadi paling ke hadapan, yang paling pegang mic, yang paling ada di atas pentas, yang paling nak share semua benda yang berlaku dalam hidup dia. Setiap jam dia update apa yang dia buat, dia makan apa dan sebagainya. Sebaliknya Allah sayang orang yang tidak sentiasa mencari perhatian manusia. Dia orang yang maintain privacy dan dia jaga low profile. Dan kita lihat hadis ini, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebut, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan hamba yang first bertakwa, yang kedua al-ghani, yang hatinya selalu merasa cukup. Kita pernah cerita ni dulu kan, tidak meminta-minta ni. Okay? Dan juga al-khafi, yang suka menyembunyikan diri ataupun mengasingkan diri. Dan nota kakinya, kalau kita boleh sebut, menyebut bahawa amalannya pun sering tidak dinampakkan kepada khalayak ramai. Kalau kita duduk dengan dia, kita tak tahu pun siapa dia sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, Nabi hidup begitu. Nabi ni orang yang sepatutnya paling tinggi profilnya.
Tapi bila orang datang, Nabi duduk dengan semua sahabat-sahabat lain, sehingga orang asing ataupun strangers yang datang daripada negara lain, dia orang tak tahu mana satu Nabi ni. Waktu Nabi hijrah pun, orang-orang di Madinah yang menyambut kedatangan Nabi SAW bersama Abu Bakar, mula-mula mereka tak tahu mana satu Nabi. Sebab Nabi tidak menampakkan, dia tak extinguish, dia tidak membezakan dirinya dengan statusnya berbanding orang lain. Dan dalam syarah Riyadhus Salihin juga buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, syarahnya Ibn Uthaymin menyebut, iaitu orang yang tidak menampakkan dirinya, tidak berambitious sangat untuk tampil ke depan manusia, atau dia tidak suka untuk ditunjuk-tunjuk oleh orang atau diperbincangkan oleh orang-orang ramai. Jadi kalau kita perhatikan, sebelum kita pergi lebih dalam tentang hadis ini, kita hidup di zaman attention economy. Attention economy ni contohnya kita boleh lihat di era media sosial dan digital world ni, siapa yang paling banyak dapat perhatian, dia menang. Tak kira lah dia dapat perhatian dengan cara yang baik ke atau di cara yang buruk ke, end goal dia adalah siapa dapat perhatian paling banyak, dia menang. So kita atau sebahagian manusia berlumba-lumba untuk dapatkan more eyeballs. Sebab more eyeballs means more money, more prestige, more value, more status. Dan kita lihat hampir setiap sektor dan setiap area dalam kehidupan manusia dinilai baik atau tidak baik, cemerlang atau gagal berdasarkan sejauh mana ia mendapat perhatian. Tapi hadis ini bahkan mengajar, selain seorang yang bertakwa, menjaga batas-batas halal dan haram dengan Allah SWT, dan orang yang ghani, orang yang memiliki kecukupan hatinya, tidak meminta-minta kepada manusia melainkan kepada Allah. Tapi yang ketiga, Nabi sebut Allah sayang kepada orang yang dia tak kejar perhatian ni. Dia menyembunyikan diri dia, dia lebih selesa low profile. Tapi ini tidak bermaksud, para ulama juga meletakkan caveat ataupun komen. Contohnya orang yang ada ilmu, dia kena mengajar ilmu kepada manusia, dan kalau dengan ilmu itu dia dapat kemasyhuran, itu tidak termasuk dalam kalangan orang yang mencari kemasyhuran, melainkan dia gunakan ilmu dia atau digunakan infak dia atau digunakan apa sahaja amal baik dia untuk mencari kemasyhuran. Itu yang tidak disayangi oleh Allah SWT. Bagaimana pula tentang menyembunyikan amal saleh? Menyembunyikan amal saleh ini antara yang popular yang kita tahu kan. Dalam episod yang lalu kita cerita tentang seorang lelaki atau wanita yang hatinya terpaut, terikat di masjid, dia mendapat naungan pada hari tidak ada naungan di mahsyar nanti. Dan salah satu lagi golongan dalam 7 golongan itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa dia akan mendapat naungan pada hari tidak ada naungan, itu adalah warajulun tasaddaqa akhfa, dia sedekah, dia infak dengan sembunyi, al-khafi dengan akhfa, secara tersembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nak bagi tahu orang tu hidup dekat dengan kita pun dia tak tahu sebahagian amal-amal kita yang kita rahsiakan. Dan simbolisme ataupun simbol daripada hadis ni adalah tangan kiri dengan tangan kanan ni sentiasa dekat kan. Dekat, tapi dia sendiri tak tahu apa yang tangan kanan buat. So dia menjaga. Dan para ulama dalam misalnya kitab Hilyatul Awliya dipetik satu kisah daripada cicit Nabi SAW yang bernama Ali. Ali bin Al-Husain bin Ali, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia selalu pada waktu malam dia akan sembunyi-sembunyi memikul roti di belakang dia dan pergi bagi roti-roti itu ke rumah-rumah orang-orang miskin secara sembunyi-sembunyi. Dan dia menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sedekah sembunyi-sembunyi, ia akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk Madinah ni tak tahu pada waktu malam siapa yang sebenarnya duk bagi kita makan ni. Bila buka pintu tengok depan dah ada makanan, tak tahu siapa yang bagi. Nak tahu macam mana orang tahu akhirnya yang memberi itu adalah Ali? Ialah apabila dia meninggal dunia, baru orang perasan sekarang makanan tu dah tak ada lagi depan pintu. Dan bila mereka lihat ke jenazah Ali ibn Husain ibn Ali ni, cicit Nabi SAW, cucu kepada Ali ni, terdapat tanda gelap bekas hitam di belakang dia, kerana dia selalu memikul roti-roti dan bawa edarkan kepada orang-orang miskin pada waktu malam. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita kena fikirkan, adakah kita ni semua benda yang kita buat dalam hidup, semua makanan kita, semua percutian kita, semua meeting kita, semua
perhentian kita di masjid, atau semualah, basically kita hidup ni an open book life. Maksudnya kita tayangkan setiap satu benda. Hari ni zaman yang pelik, orang gaduh suami isteri pun orang live kan di media sosial. Ini ajib, sangat ajaib, pelik, cukup luar biasa. Dan Imam Asy-Syafi'i menyebut rahimahullah, sepatutnya bagi seorang alim, orang yang belajar ilmu dan tahu ilmu, dia kena ada amalan yang tersembunyi, yang tak diketahui oleh orang lain melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau semua amal dia dinampakkan kepada manusia, dia post, dia buat stories, dia buat reels, semua amal soleh dia buat public announcement, Imam Asy-Syafi'i sebut akan sangat sedikit manfaatnya di akhirat kelak. Kerana apa? Bila kita tayangkan, dia menjemput pelbagai bentuk ujian kepada keikhlasan kita. Kalau orang puji, kita rasa riak, kita nak dengar orang puji, nak orang nampak. Kalau orang kecam, kita terkena ain pula, dan banyak keburukan yang sebenarnya di akhirat nanti tidak banyak yang bermanfaat daripada tingkah laku yang begitu. Jadi penting saudara-saudari untuk kita balancekan, imbangkan hidup kita ni, kena ada amal soleh yang kita jaga kerahsiaannya. Dan kalaupun ada perkara-perkara yang kita nak galakkan orang buat amal baik, amal soleh, jangan jadikan private ibadah kita sebagai sarana ataupun jalan untuk mengajak orang. Kerana kita tak tahu, kita belum mati lagi, boleh tahu, mana tahu dalam perjalanan ni banyak perkara buruk yang berlaku dan kita tidak lagi soleh seperti yang kita tayangkan. Jadi jadikan orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang soleh sebelum ini, para ulama, sahabat, sebagai contoh untuk menggalakkan orang. Dan kalau kita sendiri yang beramal, jadikan ia rahsia. Dan ada ulama bincang sebenarnya, apakah amal yang mesti dirahsiakan dan apakah amal yang mungkin boleh ditayangkan. Para ulama sebut, kalau amal itu amal wajib, jangan fikir tentang nak sembunyi. Solat fardu kena solat di halayak ramai, kerana itu kewajiban dan dengan itu kita menarik orang untuk solat. Demikian juga zakat. Zakat adalah sedekah yang boleh ditayangkan kerana itu sedekah wajib. Sebab tu kalau ada sumbangan zakat bagi cek dan sebagainya, itu termasuk dalam amalan yang terpuji kerana menggalakkan dan menyedarkan orang lain untuk bayar zakat juga. Tapi amalan-amalan sunat seboleh mungkin rahsiakan, jangan tunjuk dekat orang. Bahkan Nabi SAW solat sunat di rumah. Nabi solat fardu di masjid, kemudian Nabi solat sunat di rumah. Dan ada banyak lagi amal-amal lain yang kalau kita lihat, golongan salaf ni golongan terawal kan, mereka sangat menjaga supaya amalan mereka tidak diketahui. Sehingga ada riwayat sebut tidak membaca Quran dengan kuat, membaca dengan suara yang perlahan, dibandingkan oleh Nabi SAW dengan sedekah secara terbuka dan sedekah secara tersembunyi. Dan para ulama sebut maksudnya membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan, yang tidak diperdengarkan kepada orang, ditayangkan kepada orang, lebih baik. Tentu ada konteksnya, tapi kita sebut ni dalam konteks kita beramal untuk amalan peribadi kita. Jadi bila amalan peribadi, janganlah nak wujudkan suasana yang boleh attract attention. Itu key point dia. Jadi kalau kita nak jadi dalam kalangan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, kita kena susun balik kehidupan kita ni. Kita kena tengok bagaimana kehidupan kita, di mana privasinya, mana boundariesnya, dan apakah mungkin perkara-perkara yang kita anggap yang ni tak apa kita ceritakan kepada khalayak, ataupun mungkin share dalam dunia sosial media ni kan. Banyak benda kita rasa nak share, boleh share, tapi apa benda yang kita tak boleh share, dan kita kena jaga batas tersebut. Dan itu pun boleh menjemput kasih sayang Allah SWT. Allah suka orang yang tidak, dia bukan attention seeker. Allah SWT suka orang yang menjaga privacy, yang low profile, dan apatah lagi dalam khususnya amal-amal saleh, ia dijaga kerahsiaannya. Baiklah, doa untuk episod kali ini, kita lihat doa yang Nabi SAW baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikanlah ia, zakkiha, wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah yang paling sebaik-baik yang menyucikannya, dan engkaulah penolongnya dan pemiliknya, anta waliyuha wa maulaha. Dan Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya bahawa Nabi bila sampai ke surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-10, Nabi baca ayat-ayat tersebut, qad aflaha man zakkaha misalnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang bersih, yang menyucikan dirinya. Nabi akan baca doa tersebut. Sama-sama kita amalkan, moga Allah bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang merosakkan dan menodai keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.